Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara, hari ini hari Minggu, besok hari Isnin. Mudah-mudahan anda sihat walafiat. Dan saya tadi, Saudara Alimin apa khabar? Saudara Lan Besong, Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih saban malam bersama dengan saya. Saudara Zaid, Saudara Zamri Karim, Saudara Zamari LC, saudara. Begitu juga Saudara Azrul Jalil, Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak, Saudara Jalal Ali, salam pertemuan, Saudara Ahmad Map. Begitu juga Jebat Pembela, salam dari Kulim, Kedah, Saudara Syahid Nur. Saya insya-Allah sekejap lagi beritahu dulu. Suara berdengung, memang berdengung sikit suara sebab dalam ni maklum saya ini YouTuber orang ini rakyat marhain. Apa khabar Pak Cu dari Langkap, Perak? Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Saudara Mat Raimi, Mat Sidik, rakan-rakan semua, Syah Ibrahim, Saudara Kamisah Dahlan. Gelang patah, hujan hari ni, alhamdulillah. Panas-panas begini. Apa khabar Saudara Jaafar Jeff, Saudara Rosli Mishah, Saudara Abu Nems, begitu juga Saudara Ngoy, Saudara Muhammad Rizal Al-Fat, salam dari Keluang, Johor. Apa khabar Saudara Sutra Alam dari Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Saudara Edi Locun dari Sungai Petani, Kedah. Begitu juga Rosli Mishah, waalaikumsalam. Saudara Zamri TJ, apa khabar? Saudara Mat Zaini, Saudara Yusof, salam, apa khabar? Ini salam dari Johor, Saudara Yusof. Johor di mana, saudara? Puan Hajah comel-comel. Suara saya berdengung sikit, sebab saya tak pakai mic, tak ada ni, jadi suara tu. Sebab itu saya akan berusaha untuk bercakap pelan-pelan supaya dapat faham. Aduh, hai teman-teman, begitulah keadaannya. Rakyat marhain. Saya ni orang marhain, mengadakan siaran saban malam. Kita bukan dibayar ataupun minta bayaran. Saudara, apa yang saya lakukan adalah sekadar untuk memberi pencerahan supaya kita semua tahu. Saudara Syahar, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Raidi, hadir dari Bacok, Kelantan. Apa khabar Kelantan? Tadi Ahmad Muhammad pada menteri ada di Kelantan, saya. Banyak dapat tadi orang Kelantan, dapat 7,400,000. Untuk pembangunan, saudara. Saudara Amar, salam. Cantik baju, bercahaya, terima kasih. Saudara Raidi, hadir dari Bacok Kelantan. Saudara Zarfan Alfian dari Bukit Katil, Melaka. Apa khabar orang Melaka? Dengan ketua menteri baru sekarang ni, sahabat kita. Mudah-mudahan lah Melaka terus membangun. Sengoy, saya sekarang di mana ni katanya? Cantiklah di belakang. Saya nampak. Saya bersiaran di rumah sahabat saya, saudara. Mudah-mudahan dia berjaya dalam kehidupannya, insya-Allah. Saudara, baik saudara, saya tidak dapat membuat pencerahan dari segi e-commerce, laporan tentang penyakit virus tak dapat saya laporkan sebab saya di luar, saudara. Dan saya cuma buat siaran 2 channel saja, saudara. Sebab ialah di luar kawasan. Saudara Lak Junior, tak bebas Najib, menuakan hanyut. Nak buat macam mana, saudara? Tunggulah. Saudara Bala Raja daripada Melaka, terima kasih. Begitu juga saudara Bala Raja. Baik, saudara. Saya juga ada berada sebenarnya, saya sekarang ni, hari ini, saat ini saya berada di bumi Kuwait of Malaysia, iaitu di kawasan dipanggil di sini Kemaman, tapi Cukai. Di Cukai. Di Cukai ni saudara, sebenarnya sepatutnya warganya kaya-kaya, sebab di sinilah hasil negara kita yang dijana saban tahun, di mana penegara mendapat perolehan 40-70 bilion. Saudara, cuma hairannya, saudara, sebab saya nak menceritakan sedikit, saudara, bagaimana saya dibawa oleh teman-teman saya melayari ataupun melihat dengan mata sendiri, saudara. Saya melihat, saya kata saya geling kepala, saudara. Sebab kawasan ini adalah kawasan Kemaman. Pada tahun 1974, yang Ahmad Muhammad Menteri Besar datang dari Kemaman, iaitu Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar. Dan beliau adalah antara orang yang bertanggungjawab membawa Petronas ini ke Terengganu, saudara. Saudara Fazil Yub, apa khabar? Salam untuk semua. Saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura, apa khabar, saudara? Saudara Muhammad Kapli, begitu juga saudara Faizal Acul, salam satu Malaysia. Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan.
Saudara Dian Shah dari Kampung Baru Kuala Lumpur, saudara Mudin Kelantan, Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Saudara Ngoy, saudara Surin. Tak perlu sehati, betul, tak perlu kita sehati, kita lihat sajalah saudara. Jadi apa yang saya lihat hari ini saudara, itulah keadaannya. Sepatutnya kawasan ini membangun dengan maju. Ya, saudara Puan Mira Harun, saudara Ramzul, saudara Bakat Ahmad, Mudin Kelantan, BFFS tu apa maksudnya saya pun tak tahu saudara. Saudara Ramli, terima kasih hadir. Saudara Muhammad Hashim Muhammad, salam. Begitu juga Muhammad Nazri Syafi'i. Saya hari ini saat ini berada di Kemaman saudara, melihat dengan mata sendiri tentang keadaan di sini. Tadi saya, sebelum saya terlupa saudara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk setiap bapa-bapa, termasuklah saya ni dah masuk level atuk. Cucu ramai saudara. Saudara Syarek Syarani dari saudara Mat Nokazi, saudara Mat Izhar, saudara XOXO. Begitu juga Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru. Hari ini saudara adalah Hari Bapa Sedunia. Bapa ni saudara, kalau saya nak bagi tahu, ialah satu orang yang sanggup berkorban apa saja kerana dia tak ada masalah. Ibu, lebih penting, ada ibu negara, tak ada bapa negara saya. Tadi ada kawan hantar kiriman bahasa saya ketawa juga saya. Ibu negara, tak ada bapa negara. Ibu kota, tak ada bapa kota. Jari pun saudara, ada ibu jari, tak ada pula bapa jari. Puan Nuridah Kamarudin, salam dari Ipoh. Terima kasih. Saudara Azam KZ, selamat malam. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, salam pencerahan. Saudara Mazlan Anak, saudara Mak Sapri, saudara Pak Cu, cukai sensitif sehari dua ni. Rakyat tak suka pada perkataan cukai. Sebab cukai dah naik saya. Kumat Kamil, saudara Ani Abdullah, Joka, saudara Nur Aili. Selamat malam. Saudara Mak Hashim, saya pun atuk juga. Jadi saudara, berbalik pada cerita bapak. Bapak ni segala-galanya lah. Memanglah baginda Rasulullah SAW selalu menasihatkan supaya umat Islam sentiasa menyayangi ibumu. Umi, artinya kita kena menghormati ibu saudara. Tapi bapa ni tersisih saudara. Semua ibu kota, ibu negara, ibu tangan, ibu jari, segala-galanya. Cuma ada bapak satu je saudara, ini cukup tak patut saudara. Bapak ayam. Bapa dia bagi gelaran bapa ayam. Itu saja saudara, tak patutlah saudara. Tapi bagaimanapun hanya melawak saudara. Salam daripada Pahat saudara Abu Seman Hashim. Emma, tapi banyak bapa ayam ada. Betul lah saudara, Emma. M Pedudi, bolehlah bapa ayam ajalah. Gitulah keadaannya. Mi Pedu. Saudara Edi Tahir, hari ni hari bapa. Bila pula hari abah kau? Tanya sendiri. Jadi saudara, saya mengucapkan selamat hari bapa kepada semua teman-teman yang mempunyai anak dan sebagainya. Cuma saya mengharapkan agar setiap warga kita sayangilah bapa anda. Kesian mereka. Bapa tak pernah bersungut. Bapa akan berusaha mencari rezeki. Bapa kemerdekaan itu adalah Raja Waliuddin, apa khabarku? Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Saya di Kemaman ni, Tuan ni. Raja Waliuddin, Raja Mustafa, apa khabarku? Begitu juga Saudara Hayuddin Hashim. Saudara kehidupanku sementara katanya. Raja Waliuddin dan Raja Mustafa. Aku saya percayalah katanya Datuk Seri Najib, Datuk Seri bebas Najib akan buatkan UMNO kembali bersatu dan kuat kembali. Mudah-mudahan. Ya, saudara Sutra Nakiyah. Saudara, jadi saya harap teman-teman yang masih punya ibu, masih punya bapa, santunilah bapa anda di desa-desa. Hubungi. Apa salahnya kalau anda menghubungi bapa anda hari ini? Ucapkanlah selamat hari bapa. Paling tidak memberi penawar kepada resah mereka, usaha mereka membangunkan keluarga bukan senang saudara. Saya sebagai bapa saya tahulah saudara. Bapa tidak pernah bersungut saudara. Kadang-kadang menghela nafas saja bila kewangan tak cukup. Kadang-kadang bila saya menghela nafas, ada juga anak-anak saya selalu pesan ke saya, saudara Amir Hamzah dari Kemaman. Saya di Kemaman ni saudara. Sekejap lagi bolehlah ngopi. Saudara Samsudin Saad, saudara Yusuf Salibi, Puan Nurhayati Yati, Haji Hamid. Ya, saya meneruskan pencerahan saudara. Yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Jadi bapa ini saudara perlu dihormati. Tak pernah pun saudara Mat Sepana Jaya, saudara Saiful Anwar, bapa dia apa pun dia tak pernah bersungut.
Anak-anak minta papa nak bayar duit itu, nak bayar duit ini. Kadang-kadang dalam poketnya cuma tinggal shilling saudara. Tapi masih lagi berusaha untuk mencari keredaan bagi anak-anak mereka. Saudara, selamat Hari Bapa untuk teman-teman semua. Berbahagialah anda dan berbanggalah. Salam dari Dungun, Saudara Abu Bakar, Saudara Muhammad Azman Man. Salam bertemu kembali malam ini, Saudara Mazuki Saad, Puan Zamilah Sabian. Bapa Kemerdekaan, jangan lupa arwah Tunku Abdul Rahman. Itulah satu saya selain daripada korang sebut Bapa Ayam. Baik, saudara. Saya di Kemaman, saya berjalan, saya melihat. Saya cakap terus terang, saudara. Sepatutnya Kemaman ini membangun lebih awal lagi. Kerana pusat kekayaan negara kita, pusat untuk penghasilan minyak Petronas ada di sini. Saya pusat penapisnya, yang kalau tak silap saya di Paka rasanya, di Kertih. Jadi kawasan ini dululah saudara, kita hairan bagaimana kita menghasilkan minyak tapi minyak kita mahal. Itu masalah saudara. Saudara Min Nasir, Selamat Hari Bapa, Puan Ramlah Hamid. Dan sebenarnya selalu bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razil Hamzah, beliau menjelaskan bahawa minyak kita ni adalah minyak yang terbaik saudara. Kita menghasilkan minyak daripada jenamanya adalah light sweet. Itu jenama minyak yang dihasilkan oleh bumi kita saudara. Dan sedangkan di negara Arab, minyaknya adalah brand North Sea. Lebih murah daripada harga minyak kita saudara. Jadi macam kalau kita ke laut tu dapat ikan, hasil kita dapat ikan kurau, bukan ikan kembung saudara. Saudara Raja Waliuddin. Tetapi kenapakah keadaan di sini tidak membangun dan sebagainya saudara. Dan tadi saya lihat saudara di persekitaran pantai. Jadi saya bertanya dengan warga di sini. Mereka mengatakan pantainya memang cantik, tetapi rupanya baru saya dapat tahu pantai di sepanjang Kemaman ni kebanyakannya dia cerunnya berlaju. Artinya dia tak mendata macam di Port Dickson, macam di Kuala Terengganu, dia tak mendata. Jadi bahaya kalau orang tak tahu berenang, akhirnya tiba-tiba jatuh pup ke bawah. Itu. Tapi kalau pemimpin itu baik, dia akan memikirkan cara yang terbaik bagaimana untuk membangunkan. Saudara, saya tak mau menyalahkan sesiapa, tapi saya berfikir tadi sepatutnya sebab pemandangan indah. Di hadapan terbentang luas Laut Cina Selatan. Itulah hebatnya saudara. Kemaman ini pantainya indah. Kemudian tetapi bila saya berada di kawasan pelabuhan, hampir dengan pasar di apa nama tempat tu, ni Kemaman di Tanjung bukan Tanjung, Kuala Kemaman tadi. Saya berada di Kuala Kemaman di sana. Saya melihatlah benarlah apa yang dilukirkan oleh J.M. Aziz, iaitu Allahyarham J.M. Aziz. Dia menyatakan, aku berkolek di sampan kecil, berdayung di tengah lautan, meredah samudera yang ombaknya besar menghempas. Gitulah saya lihat saudara. Itu yang saya lihat warga di Kemaman ini. Dan mereka dibaluti oleh, tak sepatutnya, tak seharusnya warga Kemaman ini berada dalam kemiskinan. Tidak seharusnya. Sebab di sini pusat kekayaan macam saya katakan di Kemaman ini, khususnya di cukai ini saudara, adalah tempat penghasilan minyak. Tapi saya lihat tadi ada satu perkampungan nelayan. Saya difahamkan bahawa bila masa air pasang besar, rumah-rumah mereka dinaiki air. Sedih saya. Sedih kita melihat warga kita. Kita mewarisi kemerdekaan negara. Sebagaimana yang saya insya-Allah kalau ada waktu nanti saya mungkin akan pergi ke seberang Takir untuk melihat bagaimana derita rakyat di seberang Takir. Tetapi bila saya melihat tadi saya bot-bot kecil yang datang membawa hasil penangkapan yang keluar pagi balik petang, pendapatannya tak seberapa saya. Dan di sekitar bandar Kemaman ni saya lewati tadi, saya nampak banyak bank. Termasuklah ada bank Al-Raji. Bank Al-Raji ini bank daripada Kuwait. Artinya para pelabur daripada Kuwait begitu yakin. Tapi kenapa tidak dibangunkan kilang-kilang ataupun penghasilan daripada minyak itu boleh dihasilkan? Sebab kita punya minyak adalah daripada jenama light sweet yang boleh dijadikan macam-macam. Tapi masalahnya saya dipahamkan. Sekejap lagi saya ada bertemu dengan teman kita di sini yang akan menceritakan tentang keadaan di sini bila kita bercerita tentang nasib anak muda.
Sebentar tadi saya mendengar juga ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kelantan, dan beliau bertemu dengan pelajar-pelajar, dan nampak gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni di mana beliau pergi ke pusat-pusat pengajian tinggi. Persoalannya, ke mana nak kita halakan anak-anak muda yang keluar daripada pusat pengajian tinggi ini kalau kita tak menyediakan peluang pekerjaan? Itu persoalan saya. Apa artinya kita kaya macam di Kemaman ini, penghasilannya berbilion saudara? Kalau dikira daripada tahun 1974 hingga saat ini, Kemaman saja, bumi Kemaman ini saja menghasilkan tidak kurang daripada 35 triliun ringgit. Itu realiti saudara. Saya bukan buat kena ni. Hidup Kemaman. Saya Zuhairi Anwar. Selamat sepana. Apapun kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebelum saya lupa, saya ingin menjelaskan kepada anda, live saya ini kalau anda nak pakai, nak gunakan, anda sunting semula tak ada masalah. Nak masuk dalam mana-mana pun, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Satu. Yang kedua, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Apa yang saya lontarkan bila saya komen, hari ini saya tidak dapat memberi pemberitaan, penceritaan apa yang berlaku saya, tetapi saya terus masuk game 4, game 5 tu saudara. Saudara Zuhairi Anwar, hidup Kemaman. Saudara. Bukan Kemaman, kalau orang Kemamang saudara. Dan saya rasalah saudara, Kemaman ini boleh dibangunkan. Sebab saya kata-kata di sini, dari Kemaman ini tahun 1974 lahirnya pemimpin utama di Terengganu, iaitu Tan Sri Wan Mokhtar, yang menjadi Menteri Besar di Terengganu selama 25 tahun. Saya kata, kalau dalam Menteri Besar, ini kawasan dia saya. Allahyarham datang daripada kawasan Kemaman. Dia daripada kawasan mana dia? Daripada kawasan Cukai. Kawasan Cukai di sinilah saudara. Satu. Yang kedua, selepas era Tan Sri Wan Mokhtar, Kemaman juga menerima kehadiran seorang lagi pemimpin menjadi Menteri Besar, iaitu Datuk Seri Ahmad Said pada tahun 2008 tak saya. Selepas ada berlakunya krisis kepimpinan di Terengganu zaman Datuk Seri Tan Sri Idris Yusof saudara, dan Datuk Seri Ahmad Said berada di Darul Iman. Beliau sebelum itu menjadi pembantu kepada Menteri Besar Terengganu. Kemudian dia masuk ke pejabat sebagai Menteri Besar Terengganu. Asyik datang daripada Kemaman. Dia bertanding di kawasan Dun Kijal tak silap saya. Tapi saya tengok takkan kawasan Menteri Besar jadi begini, kan saudara. Dua. Dan yang ketiga, saya bukan nak kritik saudara, saya bercakap ini apa yang saya lihat. Saya melihat dengan bukti mata saudara. Saya dapat su rakyat yang itulah saudara. Rakyat yang memimpin yang bukan-bukan. Kemudian di sini juga lahirnya ahli parlimen yang begitu bijak berbicara, iaitu Datuk Sabri Cik. Bijak saudara berbicara. Tapi bila beliau mula berada di sebagai ahli parlimen sejak daripada tahun 2004 tak silap saya. Sehinggalah pada tahun 2008 beliau dilantik sebagai Menteri Pertanian. Menteri Pertanian adalah mencakupi bidang perikanan, LKIM, di bawah kementerian beliau. Tapi kalau sebagai Menteri Pertanian, Lembaga Kebajikan Malaysia tidak membina warga nelayan di kawasan Kemaman ini, itu satu persoalan juga saudara. Datang dari sini saudara, jadi artinya Menteri Besar datang di sini, 2 orang, Menteri Pertanian datang di sini saudara. Kita timbul tanya-tanya. Itu yang saya katakan saudara, kita nak menghadapi pilihan raya, tapi itu yang sedap. Jadi saya jumpa kawan saya, kata tak payahlah, kita tak mau cerita masa lalu. Cuma saya memperkenalkan saudara Edi Tahir, hati aja, kau perhati je Edi Tahir, jangan komen-komen lebih-lebih. Saudara, cuma saya katakan lagi di sini, anak-anak muda banyak berhijrah. Saudara Muhammad Kamal bersama, anak-anak muda mula melakukan penghijrahan, sedangkan di sini sepatutnya diwujudkan kilang-kilang dan sebagainya saudara. Saudara, jadi untuk membicarakan soal saya bertemu bual, saya mengundang seorang sahabat saya, beliau bergiat dalam pergerakan pemuda. Zaman saya pemuda dulu saudara. Masa itu ketua pemuda Allahyarham saudara Nazri Saleh. Sahabat saya tu, beliau siswa masa itu apa nak? Dia Datuk Allahyarham saudara Nazri Saleh, beliau adalah siswa politik pada Menteri Besar, dan sahabat saya ni penolong siswa pergerakan pemuda UMNO. Tak kilap saya tahun
1982 tak, 83. Ya. Inilah sahabat saya, Tuan Kecil bin Tuan Tengah. Apa khabar tuan? Moga sihat tuan. Baik, alhamdulillah. Tuan kena cakap kuat-kuat sikit tuan. Terima kasih Datuk. Ya. Kerana sudi jemput saya bersama pada malam ini. Ya, ya. Dan terima kasih kerana datang ke Bumi Kemaman. Ya, kena cakap kuat sikit tuan, walaupun bukan lagi pemuda ya. Tapi lama juga dalam politik di Kemaman ya. Ya. Saya tidak mahu bercakap soal apa yang berlaku kepimpinan di Kemaman, saya tak nak cerita, tapi saya lebih suka melihat berapa jumlah penduduk di Kemaman sebenarnya. Di Kemaman ni penduduk sebenarnya saya ingat dah hampir 1 juta. Penduduk Kemaman ni hampir 1 juta. Ya. Kena rapat sikit tuan. Ya. Sebab nanti kalau jauh suara tak tangkap. Tuan cakap pelan, saya cakap kuat. Mantan Suksa Pemuda, tapi suara bukan suara pemuda. Saya masih lagi suara pemuda. Dah berumur dah tu. Dah berumur. Saya pun berumur juga tuan. Tapi saya rasa kalau exactly betul orang Kemaman dah. Ya. Tak sampai lagi dalam 500 hingga 600 ribu aja baru ada. 500 ke 600 ribu lah. Okey, bagaimana dengan anak muda di sini? Kebanyakan mereka berada di mana? Kebanyakannya mereka selepas zaman persekolahan meratalah Datuk untuk meneruskan hidup. Separuh daripadanya di sini dan separuhnya di luar. Di luar ya. Berdasarkan kepada qualification mereka lah. Kelayakan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan sebenarnya di tempat sendiri pun tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan. Itu masalahnya saya rasa. Yang ada pun pernah ada kilang di sini. Kilang Purwaja ditutup. Gunawan tutup. Kilang Purwaja ditutup? Tutup. Lagi? Gunawan pun tutup. Gunawan besi juga. Kilang besi. Okey, tutup. Ya. Lepas itu apa yang dirancang selama ini kebanyakannya tak menjadi. Tak menjadi ya? Tak menjadi. Kita pun tak tahu di mana silapnya. Tetapi ada juga kilang-kilang yang berdasarkan kepada minyak dan gas ini. OLG, oil and gas. Oil and gas yang ditempatkan di Kerteh. Ada yang berjalan tetapi ianya tak boleh memenuhi kehendak golongan muda itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi artinya penyediaan untuk bidang pekerjaan untuk anak-anak muda tu tidak mampu menampung kehendak pemuda yang begitu ramai. Ya. Jadi apa pekerjaan ataupun penghasilan asas warga di Kemaman ni? Di Kemaman ni penghasilannya dia banyak. Kalau yang di sekitar pantai itu hasil mereka adalah dari laut. Nelayan lah ya. Nelayan. Seperti yang Datuk kata tadi. Yang lainnya berdasarkan kepada kelapa sawit. Ada kelapa sawit ya? Kelapa sawit yang diusahakan oleh yang sebenarnya penokor-penokor Felda banyak tu. Ada Felda di sini ya? Ada Felda. Berapa Felda di sini? Kita ada Felda Kerteh 5, Kerteh 6. Ya, 2. Lepas tu kita ada Seberang Tayu 3. Lepas tu kita ada Cerro 4. Kita ada Cerro 1, Cerro 2 tu 5. 6. Lepas tu ada Neram 2. Lepas tu ada Neram 1. Berarti ada dekat 10 kawasan Felda lah ya. Lepas tu satu kita ada juga kelapa sawit yang diusahakan oleh kerajaan negeri. Ada? TDM. Itu hak kerajaan negeri. Kerajaan negeri pun ada? Ada. Kilang kelapa sawit ada? Kilang kelapa sawit pun ada. Penghasilan minyak? Penghasilan minyak sawit. Tapi minyak susah nak dapat juga ada? Payah. Kadang-kadang timbul tanda tanya kepada saya. Kita macam itu hari saya berada di Maran, di Maran kawasan Felda. Bila saya makan ikan patin lah, sedap makan ikan patin di Maran tu saudara. Bual dengan pemilik kedai tu, dia kata masalah saya yang saya hadapi di sini, dia kata susah nak dapat minyak masak. Saya kata minyak masak, minyak sawit. Sedangkan di Maran itu ada kilang kelapa sawit, ada ladang kelapa sawit, itu banyak kawasan Feldanya. Jadi saya kata ini persoalan yang perlu ditangani. Nampak gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kena berasaplah kepala sikit, memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah. Begitu juga macam di sini. Ada kilang kelapa sawit tapi minyak sawit pun susah nak dapat.
minyak bersubsidi. Minyak bersubsidi. Minyak yang dalam botol yang mahal tu ada lah. Tapi maksudnya untuk rakyat, untuk rakyat. Begitu juga saya melihat. Lagi apa lagi bidang pekerjaannya, Tuan? Selain itu mereka juga ada mengharapkan anak-anak syarikat ataupun syarikat-syarikat yang berusaha menjadi syarikat hiliran daripada Petronas itu, yang buka kilang-kilang kecil, mereka juga ada yang berkemampuan duduk di situ, yang di situ. Selain itu, selain daripada kelapa sawit, kerja di situ. Lepas itu semuanya ini adalah berdasarkan kepada kelulusan dia orang. Ada setengah tu berdasarkan kepada kerja sambilan, apabila ada benda berlaku nak proses balik kilang dan sebagainya. Itulah macam Saudara Azizan dia kata di Perda Kertih pun ada kilang, dia kata kilang sawit. Ada. Kertih ada, sebab di Kertih tu dia ada 6 di situ. 6 Perda. 6 Perda. Daripada 1 2 3 4 sebelah Dungun. 5 6 sebelah Kemaman. Tetapi kilang dia berada di sebelah Dungun, duduk dekat Perda Neram. Perda Kertih 2. Tetapi hasil daripada 5 dan 6 tu dihantar ke kilang yang duduk di Perda Kertih 2 tu lah. Ya. Itulah gamaknya minyak. Saudara Bayi Wedan dia kata minyak paket. Apa dia kata, minyak paket kuat. Kat Selangor pun susah nak dapat. Saudara Puan Azizan Kertih 1 sampai Kertih 6 Betul. Yang Tuan saya sebut tadi. terima kasih Saudara Lobai Zamuri. Saya bila saya bersiaran ni fokus kamera ke situ, tak dapatlah wajah muka saya. Tapi nampaknya wajah tuan kecil ni walaupun usianya dah begitu siri tapi masih kacak dan bergaya. Masih. Saya tak nak bercerita soal apa yang berlaku dalam politik, tapi saya merasakan menyangkuti kehidupan rakyat. Saya lebih berminat nak bertanya, bersoal jawab. Pertama sekali, kenapa tidak banyak kilang-kilang diwujudkan di sini, sedangkan saya tengok di pekan ini banyak bank sini. Macam-macam bank ada di sini. Artinya pelabur begitu yakin bahawa di cukai ni bukanlah bank nak kutip cukai tapi bank, bila ada banyak bank, artinya kawasan itu ekonominya mantap. Tapi kenapa? Apakah mereka hanya mengharapkan penghasilan Petronas daripada di mana kat Penasnya, penapisnya di mana tempat di Kertih. Di Kertih di Kertih, pekan Kertih dah besar. Pekan Kertih besar sikit dari dululah. Itu pun tidak duduk di Kertih. Dia duduk di Kemasik. Di Kemasik. Di situ ada shopping kompleks yang diusahakan oleh anak saya kat Petronas. Di Mesra Mall dia panggil. Di situ ada 2-3 bank jugalah. Tapi di Kemaman banyak banknya ya. So artinya kalau banyak bank tu artinya kegiatan ekonominya banyak. Sepatutnya begitulah tak? Sepatutnya. Tapi ini adalah berdasarkan kepada sebab selain daripada Petronas, kita juga ada pelabuhan di Kemaman. Pelabuhan itu adalah pelabuhan yang diguna pakai untuk memberi kemudahan kepada kerja-kerja oil and gas. Ada orang yang nak pergi nak buat apa-apa di pelantar minyak. Dia orang guna pelabuhan Kemaman. Yang di bawah kerajaan negeri, bawah EPIC, dan juga bawah pelabuhan Kuantan. Dia merge. Juga dia ada 2, West Wharf dan East Wharf. Dia ada di pelabuhan Kemaman, KSP, Kemaman Supply Base. Jadi secara artinya selain daripada penapisan minyak, di sini juga merupakan tempat pelantar lah minyak-minyak yang diambil daripada tengah laut. Jadi sebab itu ada syarikat-syarikat yang menjadi agen untuk mengangkut minyak-minyak daripada tengah laut. Bukan angkut. Dia biasanya dia tak angkut, dia bawa ke sini. Dia terus angkut, dia bawa keluar. Dari sini bawa pergi keluar. Ada yang proses sini dan dia angkut bawa keluar. Kemudian di pelabuhan ini adalah diguna untuk hantar barang-barang yang keperluan yang di pelantar.
ini chandelier orang panggil. Artinya apa, di Pelantar banyaklah di sini ada banyak pelantar banyak ya. Jadi di tiap pelantar tu tentulah memerlukan makanan, keperluan-keperluan, kerja ramai dekat atas tu kan. Jadi banyaklah syarikat-syarikat sini tapi tidak membangunkan perusahaan. Itu persoalan yang selalu saya tanyakan. Dan di sini juga Kemaman juga berhampiran dengan pelabuhan Kuantan lah. Jadi itu saya katakan segala infra lengkap. Kereta api ada sini tak? Kereta api tak ada lagi lah. Kereta api tak ada lagi ya. Lapangan terbang? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Dulu ada di Kertih. Dulu ada di Kertih. Tapi runway dia pendek. Okey. Kapal terbang yang besar tu tak boleh nak mendarat di sini. Kerana dia tak cukup runway dia. Jadi dulu pun ada sebenarnya kapal-kapal yang turun di sini. Tapi last sekali dia orang dah semua angkat semua. Tak lagak nak guna pelabuhan ni lapangan ni untuk dapatkan penumpang. Tak ada penumpang Dia kapal terbang kecil je lah. Kapal terbang kecil. Saudara Wan Nizam, salam dari Kemaman. Apa khabar saudara? Saudara Osman Noh. Kalau Wan Nizam PM lah bila kita jumpa malam ni, kita boleh ngetik di sini ngopi panggil apa? Malam-malam? Ngopi ya. Ngopi lah ya. Saya kena belajar juga bahasa Terengganu saya. Ngeteh di sini. Saya selalunya lepas saya buat live ni, tentulah kita akan minum kopi, jumpa kawan-kawan saudara. Cik CTP, waalaikumsalam. Salam cerita dari ni. Saudara Osman Nur, begitu juga saudara Sam, selalu guna pipeline saja sekarang ni katanya. Dan kapal-kapal tanker ya. Dia tak bawa sini, dia tak bawa ke sini ya. Dia proses dan dimasuk dalam tank balik untuk dihantar keluar. Saudara Muhammad Harmi, Pelantar semua pakai kapal dan helikopter. Jadi saya kata saudara, di sini kehidupannya nampaknya moden. Kapal-kapal tanker datang dari luar negara, bawa keluar dan sebagainya, dan penghasilannya tinggi. Tapi kenapa? Saudara Azizan dia kata apa? Salam dari Felda Kertih. Kertih 6 ya. Terima kasih Saudara Azizan di Kertih 6 saudara ya. Jauh dari sini daripada Kertih 6? Jauh juga saudara. Tak sempat dah saya minum kopi dengan Saudara Azizan. Saudara Raja Bunaim, apa khabar saudara? Saudara Samsul Syam, Ganu Darul Iman, Saudara Esa, Saudara Syamsul Syam, tanah tu apa cerita? Tanah mana tu saudara? Tanah apa di sini ni? Tanah apa cerita sini ni? Tak tahu ya. Saya bertanya sebab Saudara Ayub Mat. Terima kasih. Saya bertanya dengan Tuan Kecil ini sebab beliau orang lama. Orang perjuangan yang sejak daripada tahun 74 saya. 74 tak? Tahun 80. Tahun 80. Kalau sekarang ni dah 43 tahun berjuang saudara. Dah masih berjuang lagi tak? Masih lagi berjuang saudara. Cuma itulah saya katakan bahawa bila saya sampai di sini, saya melihat dalam tempoh daripada 74 sampai 2023 dah 49 tahun. 49 tahun bumi Terengganu menghasilkan hasilnya, tapi pembangunan tidak dapat dinikmati oleh rakyat. Rakyat nelayan. Macam mana cara nak mengeluarkan rakyat daripada... Saya tengok tadi sedih juga tuan. Sebab saya tengok rumah-rumah tu, dia kalau air pasang macam ditenggelami air. Banjir tak? Dia ada tenggelam lah. Dia tenggelam. Jadi mereka, dan ini nelayan asal tak? Nelayan asal. Bukan datang daripada luar. Tetapi sebenarnya nelayan ni ada dua kategori. Dapat sikit tuan. Ada juga yang mereka ni dah dapat tanah. Tetapi dia orang tak nak tinggal benda di tanah yang kerajaan bagi. Dia masih duduk di sana kerana di sana ada kemudahan kepada mereka. Bot dia ada situ dekat. Dia nak ke laut dekat. Masih nak ke laut juga. Yup, masih ke laut lah Yup. Tapi yang duduk jauh pun ada juga yang ke laut. Tetapi ialah bermacam-macam lah. Bukan saya lihat masih kawasan Stinggan. Sebab di Kuala Kemaman ni Datuk, dia ada macam ni. Tuan tanah ada rumah kat situ, lepas tu yang lain-lain tu kebanyakannya duduk dalam tanah orang lain tu. Tu yang jadi setinggang tu. Dan kabarnya ada juga kawasan itu di mana kerajaan negeri setelah pun nak membangunkan sebagai kawasan perumahan untuk nelayan. Tapi sekat jalan tak kesampaian. Macam mana tuan? Betul ke tu?
dah bangun sekarang ni. Dah bangun. Dah bangun. Tetapi masih dalam pembangunan lagi lah. Berapa lama dah buat tu? Dah bangun. Ingat dah sekali dengan tambak tanah tu dah masuk 4 tahun dah. Dah 4 tahun. Tak bangun-bangun lagi. tak siap-siap lagi. Tak siap-siap lagi. Dah buat tapi tak siap. Itu keadaannya saudara. Kita bukan nak menyalahkan sesiapa tuan ya. Kita bicara kita tentang kehidupan rakyat di apa cukai ni. Kerana cukai ini adalah pusat yang saya katakan tadi, ini adalah Kuwait of Malaysia. Seperti kalau di negara Arab itu Kuwait lah. Kaya-kaya sana, tak gitu. Dan tetapi bagaimana rakyatnya, saya lihat tadi lah saudara, anak-anak muda semakin berkurangan sebab anak-anak muda banyak keluar. Dan sini ada pusat pengajian tinggi tak? Tak ada. Ada di kerajaan negeri buat. Di mana? Tati di Teluk Kalung. Teluk Kalung berapa jauh dari sini? Dari sini dia kawasan Kijal. Oh, kawasan Kijal jauh juga dah. Dalam lebih kurang saya rasa 14 km. 14 km. Dia selalunya, kalau tak silap saya lah, saya bagi contoh. Contohnya macam di kawasan saya, di Lumut dulu. Bila naik saja Universiti UiTM. Dulu ITM saja, Institut Teknologi Mara. Di situ maka permulaannya dibuat di Bandar Manjung. Maka bandar tu naik. Kemudian ada pula pusat Tentera Laut Diraja, TLDM di Lumut. Maka kawasan itu membangun. Jadi bidang-bidang pekerjaan ada. Tetapi kenapa tidak berlaku di Kemaman? Itu persoalannya. Boleh tuan jawab soal itu tuan? Mengapa tidak membangun di Kemaman? Sebab sekarang ni bila saya rasa ini ada kaitan sebab sebenarnya kita ada Tati. Tati itu adalah IPTS lah. Yang dikelolakan oleh kerajaan negeri. Dan dia ada twin juga dengan universiti di luar negara. Tapi so far ni saya nampak apabila perubahan kerajaan selepas 2018 ni saya nampak ianya tak dapat sambutan. Itulah yang saya difahamkan. Kenapa jadi begitu? Tak tahu, mungkin itu soal pengurusan kerajaan negeri lah. Dan soal politik lah. Soal politik lah itu. Setara saya melihat bagaimana isu politik itu akhirnya menjadi isu dan tidak. Sebab itu saya katakan saudara, kadang-kadang janganlah sampai politik itu merencatkan pembangunan. Bagi saya lah. Jangan sampai, kita boleh berbeza politik, tak ada masalah. Bagi saya lah. Tuan, you boleh pahaman parti itu, parti ini, itu tak ada masalah. Sepatutnya berpolitik untuk membangunkan rakyat. Selalu saya katakan berpolitik itu untuk membangunkan Islam, bukan gunakan Islam itu untuk berpolitik. Tak gitu tuan? Betul. Pandangan saya lah, mungkin saya silap. Betul. Jadi gunakanlah kuasa politik yang dimiliki untuk membangunkan rakyatnya. Bukan rakyat terus tertekan, bukan, saya tak kata tertekan, tapi berada dalam diimpit dalam derita. So saya katakan bahawa inilah juga satu benda yang pasti akan memenengkan pemikiran yang amat berhormat Perdana Menteri. Kerana beliau selalu mengatakan, mengutarakan matlamat kerajaan perpaduan ini adalah untuk menyantuni atau menangani derita rakyat. Dan rakyat masih, kalau saya lihat tadi dekat kawasan Kuala Kemaman tadi, masih lagi dalam derita. Pasarnya kecil sangat. Di sini tak ada medan ikan bakar yang besar macam mana di Melaka. Kalau di Melaka kita pergi dekat Umbai. Di Umbai. Orang datang penuh. Tapi kenapa di sini? Sedangkan ikan naik dari situ ke pelabuhan. Tentulah ikan-ikan yang banyak. Tak gitu tuan? Tapi kenapa tidak ada kedai-kedai ataupun pusat makanan laut? Yang ada keropok banyak. Itu satu hal. Takkanlah orang Kemaman mereka keropok je tuan. Macam mana tuan? Tolong tuan jawab bagi pihak ni. Tuan jadi memimpin dulu kat sini. Takkanlah. Saya tengok tadi sepanjang perjalanan, saya tengok banyaknya kedai keropok. Keropok cap bintang, keropok cap ayam, keropok itu macam losong lah. Keropok ini, keropok itu, keropok udang, keropok cap ketam. Tak gitu. Tapi takkan itu. Tapi seharusnya keropok itu dijadikan perusahaan, satu industri kilang keropok yang betul-betul supaya benda ini boleh dieksport ke luar negara. Prawn crackers sepatutnya kan. Ini tidak berlaku. Boleh tuan bagi penjelasan?
Saya rasa sepatutnya ada badan-badan tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada kaitan dengan nelayan. Nelayan ni sepatutnya mereka membuka ruang kepada nelayan ni. Kalau nak suruh orang kampung fikir nak buat benda-benda yang besar seperti Datuk kata tu, mungkin dia orang tak mampu. Tapi harus dipilih second generation daripada mereka ni, diajar, dikursuskan, dimotivatkan, dan juga disalurkan modal untuk mereka, untuk membolehkan mereka ni keluar daripada kemiskinan ni. Betul. Sekarang ni kita nampak nelayan ini tak berubah. Mereka mewarisi begitulah bertahun-tahun, tiap tahun bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau soal tempat tu satu hal, soal dia orang pun nak pasarkan punca hasil kerja mereka, keropok ke apa, keluar lagi selain daripada yang Datuk tengok ni, tak boleh lah, gitu je lah. Yang mereka ni buka kedai, yang saya nampak sekarang ni pun bukan di Kuala Kemamang tu, dia orang buka kedai yang besar-besar. Dia merata dah selepas daripada Sebadang, Terengganu, di Cendor ni, dia orang pasar. Sebenarnya yang ada di Cendor tu orang Kemamang Melaka tu, memang orang Kemaman yang buat, yang meniaga di situ. Sepatutnya kita tak kisah dia orang meniaga di mana, tetapi sepatutnya seperti yang cadangan Datuk, ada kilang besar, peluang pekerjaan anak-anak muda ada. Betul. Second generation boleh tahu bagaimana, dan mereka juga dah diajar untuk keluar daripada kemiskinan ini. Saudara, saya agak tertarik dengan pandangan ini Tuan Kecil, saudara, bila dia mengatakan seharusnya generasi kedua lah, bukan generasi pertama. Generasi pertama tentulah nelayan. Generasi kedua inilah sepatutnya membangunkan industri yang berasaskan daripada perikanan. Contohnya macam keropok, saudara. Kalau kita boleh ada, kalau di luar negara tu ada prawn crackersnya, dan selalu saya selalu bercakap, pertama sekali aspeknya tentang pembungkusan. Ini letak dalam plastik aja, lemau sampai seminggu habis. Kemudian yang keduanya, aspek pemasaran, mesti ada rantai-rantai pemasarannya, ada wakil-wakil ejennya, yang ketiganya, produk itu mesti diindustrikan, mesti ada kajian bagaimana kopok-kopok ini boleh tahan lama, kopok lekor, kopok kering, kopok yang telah pun dimasak. Saudara, kalau ini dapat didikan, saudara Osman dia kata Malaysia Madani lawan tetap lawan. Betul lah saudara, nak lawan boleh lawan, tetapi selalu saya katakan, kalau kita lawan matlamat untuk apa? Kita menggapai kuasa untuk apa? Kalau kuasa kita ada tak dipergunakan untuk membangunkan warganya, saya rasa amat kecewa macam sekarang ni, macam di Kemaman. Saya lihat tadi, kalaulah boleh dibuat jambatan daripada Kuala Kemaman ke Kuala Kemaman, tentulah ini akan menjadi daya tarikan orang suka datang. Cik Sipi ni benda saudara dia ditahan, kau mencarut apa hal ni? Saya merasakan bahawa Mak Laifat dia kata tahniah lah di atas pelantikan dan Saudara Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita mengharapkan ada sesuatu. Memang sekarang ni lebih kurang 6 bulan 7 bulan kita tahu, saya dah bercakap malam-malam pun saya beritahu beliau sedang melakukan usaha untuk membersihkan rumah lama yang dimasukinya, untuk melakukan perubahan demi perubahan. Tetapi saya melihat kepimpinan setempat sewajarnya dapat membangunkan, contoh macam kata tadi, penghasilan laut kita boleh buat kilang keropok. Jadikan industri kilang betul-betul, yang di mana anak-anak muda boleh bekerja, anak-anak gadis boleh bekerja. Yalah, isi-isi tak apalah, sebab suaminya pergi ke laut dan sebagainya. Dan yang kedua, di sebelah mana yang saya berbual dengan Datuk Razif tempoh hari, kalau dia adakan kapal-kapal untuk laut dalam, dijadikan perusahaan laut dalam. Saudara tukiran kita, dia kata kalau nak makan ikan bakar, petai makan dekat Tanjung Lumpuh Kuantan. Saudara, saya bercakap secara tukiran, bukan nak makan, saya bercakap tentang derita rakyat. Kita sedap makan secara tukiran. Saudara Kumat Kamil, lawan tetap lawan, okey. 22 kali special draw. Aduh, ke situ pula. Saudara Mat Roy, salam. Saudara Faiza, Kemaman tempat yang bagus untuk berniaga, ekspor, kalau ada inisiatif untuk beri tunjuk ajar. Betul lah kata Tuan Kecil tadi, sepatutnya pimpinan, bukan hanya pemimpin politik, saudara, pemimpin masyarakat juga
ditingkatkan kesedaran mereka. Contoh saya katakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Ni Abang Mat Sabu, tapi saya tahulah Abang Mat Sabu sekarang ni masih dekat hospital. Mudah-mudahan segeralah Abang Mat sembuh. Tanganilah, saya lihat tadi nelayan di Kemaman ini memang mereka dihimpit derita. Sememangnya seharusnya jangan dibiarkan mereka terus berkolek untuk meredah lautan. Saudara Zuhairi Zahari, saya tak gerti saudara, saya minta maaf nak join saya ni, saya tak gerti nak buat. Saya minta maaf saudara. Kalau saudara nak hantar memang tak ada masalah, saya akan santuni, asalkan jangan mencarut. Saudara Abdul Aziz Lapor Malam dan Tuan Haji, dia kata Tuan Haji Tuan Kecil, tahu berapa di Mekah dia Haji? 2009. Oh 2009, alhamdulillah. 2 tahun lebih awal daripada saya lah. Jadi saudara, dalam keadaan begini, saya melihat kalaulah dapat diwujudkan perusahaan tangkapan laut dalam, tidaklah hanya bila sampai masa nak mencadat sotong aja dah. Ya. Bila musim sotong aja nak mencadat, apa halnya? Kan, kalau dapat dijadikan perusahaan macam ikan bilis, memanglah bilis Terengganu ni berbeza dengan bilis di sebelah pantai barat. Macam dekat Pangku, dia punya bilis tu rasanya lain, beza sikit sebab ini laut lepas. Tetapi saya merasakan seandainya ada usaha dilakukan, perusahaan dari sektor perikanan boleh dilakukan saudara. Saya pernah pergi bertandang ke Norway. Norway dia punya negaranya penghasilan minyak, tetapi hasil daripada minyak itu pimpinan negara itu membangunkan nelayannya untuk pergi ke laut dalam. Kapal-kapal yang digunakan, jadi dia pergi ke tengah lautan 2 minggu, 3 minggu, tapi bila balik saja penghasilannya tu ratusan ribu, bergetan-getan ikan. Jadi dari kemudian ikan-ikan tak diproses, ada buat sardin, macam-macam lah saudara. Tapi kita kat sini saya tak tahulah, yang saya ingat-ingat saya ada kilang sardin, tapi bukan di sini saudara. Di Moro ada perusahaan, ada wanita kita dia buka kilang di Mindanao. Di Mindanao dia buka kilang sardin. Kuala Terengganu ada. Kuala Terengganu ada ya? Ada ya? Anak syarikat kerajaan negeri. Anak syarikat kerajaan negeri. Itu sepatutnya. Tapi kenapa tidak ada di Kemaman? Itu persoalannya. Kalau ada kilang sardin di sini dan nelayan-nelayan pergi ke laut dengan laut dalam, bukan hanya sekadar berkolek aku berkolek dengan perahu yang kecil, meredah gelombang yang membadai. Kadang-kadang maklum sajalah kolek kecil bila tak mungkin monsun. Tapi kalau dengan menggunakan kapal besar, datanglah badai macam mana pun. Tak gitu. Jadi pekerjaan dapat jalankan. Di sini bulan berapa selalunya yang dikatakan suasana termenungnya Tuan Haji? Dia bulan sini kita ada monsun timur laut lah. Bermula daripada bulan September hingga bulan Februari. Woi, lama tu. Lama. September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, 6 bulan. 6 bulan tak ada pendapatan lah kalau tak boleh ke laut. Kadang-kadang tu boleh pergi tak hari-hari pergi, dia tahu. Sekadar di pesisir je lah. Pesisir pun tinggi juga ombaknya dah. Kadang-kadang gitulah. Sekarang ni season pun dah jadi tak betul kan. Ada hujan, kalau tak hujan, ada berombak dan sebagainya. Tapi kalau kira monsun gitulah. Monsunnya season September sehingga Februari. 6 bulan 6 bulan. Baru saya dapat tahu. Saya ingatkan sebulan 2 bulannya. Tak. Tetapi yang peak hoursnya dalam bulan 11, 12, 1 lah. 3 bulan. Itu memang tak boleh langsung tak ya. Boleh. Ombak besar. Kalaulah perahu yang bot kecil yang Datuk tengok tadi, langsung tak boleh pergi tu. Tak boleh. Di sini pun ada laut dalam, tapi tak banyak lah orang yang usahakan, tak banyak. Dan sepatutnya kalau dijadikan perusahaan, maksud saya perusahaan, sebab hasil bumi di Cukai dan juga di Kemaman ini ratusan bilion. Kan? So negara juga mendapat nikmatnya daripada penghasilan minyak. Sebab saya katakan bahawa di sini adalah quid of Malaysia. Dan sepatutnya dengan kekayaan yang ada di bumi ini, segeralah mengangkat warganya daripada dihimpit oleh berada dalam lembah derita
untuk kembali cegah. Dan kita tak mengatakan sekarang generasi yang dulu, tapi generasi kedua, generasi ketiga. Tak gitu? Mereka mengenal di mana tempat yang banyak ikan, apa jenis ikannya. Bukan? Tapi kalau asyik-asyik carikan ikan-ikan tongkol je buat apa ini? Nasi dagang. Apa? Nasi dagang. Nasi dagang. Saya rasa itu pemasaran yang kurang lah. Bukan tak boleh, boleh. Macam dia kata di Terengganu sekarang ni nasi dagang apa atas tol. Saya tak sempat lah di Kuala Terengganu sebab besok nak balik Kuala Lumpur balik. Maklum sajalah sendirian. Kalau saya ada supir saya lah. Besok pula mungkin saya nak cari teman-teman saya. Satu kiran. Saudara tarikan musim tengkujuh tak boleh ke laut. Saudara Mifi Rashid Idris Yusof pernah jadi MB, betul. Sekarang dia kat Felda lah, jaga Felda. Tak tahulah saya. Saya tidak mahu menyalahkan sesiapa, saudara. Yang sering saya katakan, dalam kehidupan kita ini perlu ada perubahan. Dan sebab itu, jangan marahkan saya kalau saya saban malam menjerit. Bila saya menjerit, saya servis. Nak maju senang je, tukar kerajaan Terengganu. Itu saya, kalau saya tak, nanti orang mengatakan saya menggunakan live saya ini untuk mencerca pimpinan. Terima kasih Saudara Nazir Bazin hadir dari Gombak, saudara. Tetapi bagi saya yang penting sekali adalah hasrat pemimpin. Kerana mereka berada di pentas politik menjanjikan 1000 janji 1000 mimpi, saudara. Ni nak datang musim pilihan raya ni tak? Ya. 2 bulan lagi insya-Allah Terengganu juga memilih. Begitu juga di sini. Jadi kalau begitulah Tuan Haji, apalah hasrat Tuan Haji? Kita bercakap sikit politik saya. Apa Yapin kerajaan langit Saudara Samsul? Itu biarlah mereka dengan cara mereka. Tetapi saya katakan sebentar lagi, sekitar dalam seminggu lagi lah rasanya. Bila dibubar saja kerajaan negeri. Sekarang ni hari ni berapa bulan? Hari ni 17, 18. Hari ni 18 bulan dah. 10 hari lagi lah. Kalau 28 bulan bubar, 10 hari lagi, maka bersedialah rakyat dengan pesta Maki Hamun. Apakah itu yang kita mahu? Dan waktu yang sama juga kita akan melihat pesta mereka menjanji memberi janji 1000 mimpi. Nak buat itu, buat sini. Saudara Nurizan Said, Puan Nurizan Said dia kata buat kapal besar. Kita tak mampu buat, tapi patut boleh belilah, wujudkan sebuah syarikat yang besar. Tetapi dalam musim pilihan raya yang mendatang ini, pastinya mereka akan hadir. Pilihlah daku sebagai temanmu, pilihlah daku sebagai pemimpin kamu. Akan kujanakan kehidupan yang, tapi akhirnya rakyat terbiar juga. Saya bayangkan saya daripada tahun 74 Petronas sujud di sini. Masih lagi rakyatnya. Saya tidak mau mencerca, tidak ada hasrat saya untuk Maki Hamun saya. Tapi bagi saya ini realiti. Saya. Dan banyak sektor. Contohnya kalau ada kawasan Felda dan juga kawasan tanaman kelapa sawit. Saudara tu kira kita mereka kata dia kat Terengganu jangan pangkal bola. Itu pulanglah masing-masing. Saya tidak berhasrat kempen, tapi saya nak menjelaskan. Ini berapa tahun dah ni kerajaan yang ada sekarang ni? 2 penggal tak? Satu penggal. 2018. 2018. Mana dah 14. Dah 5 tahun dah. Dah 5 tahun. Dulu pernah sekali. Tahun 1999 sehingga 2004. Ya, Saudara Muhammad Armi dia kata bot nelayan sekarang dah patutlah kena ubah dan teknologi moden dengan menggunakan radar untuk mengenal pasti kawan-kawan yang banyak ikan. Jadi kerajaan kena bantulah sepatutnya begitu saudara. Puan Aisyah, Waalaikumsalam. Mohon sedikit pertolongan. Okey, Saudara SS Service Absorber tu kerajaan sekutu. Saudara Service saya tak maulah. Saya nak mengata orang ni tak retilah saudara. Saya kalau nak mengata lebih teruk lagi, saya hamput lagi saudara. Saudara Syahri hanya BN yang mampu memajukan negeri Terengganu. Nampaknya begitulah nampak gayanya. Tak begitu ke apa ni tuan? InsyaAllah lah. Saudara Amir 38, rakyat tengah susah di bawah ni katanya. Ya tuan, sila. Sepatutnya begitulah. Kita tukar. Dan kita harap pertukaran kali ini kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh beri yang boleh memenuhi janji.
Ya, ya. Bukan janji pilihan raya. Bukan janji pilihan raya. Bukan janji pilihan raya. Bukan janji seribu mimpi. Bukan janji seribu mimpi. Ya. Seperti Datuk kata tadi. Ya. Dan pemimpin yang berpegang kepada janji, pemimpin yang ingin merubah. Bukan saja merubah keadaan sektor biasa yang kita nampak, tetapi juga pemimpin sanggup ubah keadaan kehidupan rakyat itu sendiri. Seperti apa yang kita bincang malam ini adalah masalah rakyat. Masalah rakyat. Dan saya malam tadi, malam semalam, 2 malam dulu saya dah bercakap bahawa sudah sampai masanya parti kita lah, parti saya, parti UMNO. Saya orang UMNO. Cakap terang, sudah sampai masanya kita menghantar atau mengemukakan calon-calon muka baru yang tak lagi comot lah. Supaya dapat diyakini oleh rakyat. Cukup-cukuplah dalam keadaan dulu orang itu, orang ini, dan akhirnya mereka mendapat jawatan membina kekayaan diri sendiri. Tak gitu tuan? Saya Jadi pemerhatian tuan berapa lama dalam politik ni tuan dapat melihat bagaimana pemimpin. Kita nak kata sesiapa, tapi rasanya itulah yang membuatkan akhirnya rakyat semakin jelek dengan pemimpin, di mana mereka menawarkan janji seribu mimpi, tapi bila dapat jawatan rakyat dilupakan, sedangkan mereka membina kekayaan untuk diri sendiri dan kroni. Itu keadaannya. Dan kita mengharapkan kalau boleh pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO kali ini betul-betul lakukan islah dalam kepimpinan. Tak kisahlah orang tu pangkat besar ke pangkat kecil ke, tapi kalau dia anak muda, wajah muka baru, kita tonjolkan sebagai pemimpin, saya rasa tak ada masalah tak itu. Tak ada masalah. Dan di Terengganu ni saudara, untuk pengetahuan saudara, ini baru saya dapatan saya. Ini dapatan saudara, bila kita datang sini baru kita dapat tahu. Di Terengganu-nya, saudara Ba'i Medan dia kata kalau RM50 dah tak ada makan sekarang ni. Betul saudara? Apa khabar surah Asyad, surah ayat Ihsan, dia kata salam untuk saya dan Abang Wi. Panggil Abang Wi sini ya? Abang Wi. Orang sini lah tu. Abang Wi, saudara ayat Ihsan. Puan Suraya, jom warga Terengganu. Undilah BN. Cukuplah sampai di sinilah. Jadi pemimpin yang dah basi tu, saudara Hanif dia kata sudah-sudahlah. Saudara Rasul sama, kerajaan negeri pun sembang pada pemimpin kerajaan pusat dan tidak boleh membantu rakyat secara langsung. Ini pandangan saudara. Satu tukiran kitan daripada Muar, dia kata agar idea Datuk Razif untuk membangun masyarakat nelayan dapat diteruskan. Dan saya melihat saudara, sebab warga nelayan ini perlu dibangunkan saudara. Dan selalu saya menyatakan kepimpinan, saya bukan bermusuh dengan sesiapa, tapi saya katakan kalau mana-mana pemimpin yang baru perlu ditonjolkan, sebab kita tidak mahu berlakunya dry ataupun kehakisan kepimpinan. Tak gitu tuan? Dan ini kemaman perlu dibangunkan. Kalau tak dibangunkan kemaman, susahlah. Dan sebab itu kemaman perlu memiliki pemimpin. Sebab rupanya di Terengganu, lupa saya cakap tadi, rupanya di Terengganu, secara budaya politik di Terengganu ni, kalaulah kemaman buat keputusan mahukan Barisan Nasional, maka seluruh Terengganu juga akan pakai Barisan Nasional. Kemaman itu sebagai dia punya ping pointnya. Dia kata orang kena saut bersaut lah. Macam orang Terengganu dulu, oi ke laut. Mana kemaman kata ke laut, besut pun ke laut. Besut ke laut, Dungun pun ke laut. Kalau Terengganu pun ke laut. Jadi jangan sampai di kemaman kata ke laut, akhirnya kita ke laut. Tak gitu tuan? Kemaman adalah muka isyarat kerana di sini letaknya ekonomi negara kita. Jadi tuan, dalam waktu-waktu terakhirnya, apakah tuan membenarkan kenyataan saya ini tuan? Kita tak cakap situ tadi. Ini dapatan saya. Saya pergi kedai kopi Haiping tadi, saya berbual dengan warga di Terengganu, menyatakan bahawa kemaman ini kalau tidak dilakukan perubahan secara besar-besaran dalam kepimpinan, kita miliki pemimpin yang berhati wajah, yang wajah-wajah baru, maka sudah pastilah akan ada perubahan. Tapi kalau saya bukan nak menuduh siapa, tapi kalau tiada perubahan, kita bimbang khawatir dari kemaman dia akan menghantar isyarat pada kawasan-kawasan lain. Tolong tuan jelaskan tuan. Macam ni Datuk. Ya. Untuk kali ini, signal daripada bawah berkehendakkan satu perubahan kepimpinan. Signal dari bawah ya? Signal daripada bawah. Saya benar-benar berharap dan bersetuju dengan apa yang Datuk kata. Bukan saja
rakyat yang meminta untuk perubahan. Ya. Kerana kita minta daripada rakyat untuk buat perubahan, Ya. bukan daripada pemimpin. Ya, ya. Pemimpin nak siapa pun tak akan jadi. Kiranya rakyat tak bagi. Ya, 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 ya. Jadi saya hendak pemimpin dari atas juga menyahut ataupun menerima kenyataan kehendak rakyat sekarang. Ya, ya, ya. Berilah, tunailah Apa kehendak yang rakyat. Kehendak rakyat yang rakyat inginkan perubahan. Ya. Perubahan kepimpinan itu penting bagi merubah kerajaan di negeri Terengganu untuk PRN ni. Saudara, ini bukan kenyataan saya, saudara. Ini kenyataan Akar Umbi. Akar Umbi mengatakan, pimpinan di atas tolong dengar cakap kami di bawah. Kami nak adakan pemimpin, ada perubahan. Kami nak pemimpin yang baru. Kalau tak nak dengar cakap kami tak sokong nanti. Problem saya. Jadi saya harap kepimpinan UMNO di tingkat 38 sila dengar. Ini bukan kenyataan saya. Ini adalah kenyataan. Santunilah permintaan Akar Umbi. Mereka mahukan perubahan, pemimpin di atas kena dengar. Ini bukan masanya rakyat kena dengar cakap pemimpin, tapi masanya pemimpin dengar kehendak rakyat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.